Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan pengajian kursus haji kita dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terputus pula saudara. Kalau betul-betul kita tukar ini. Dekat ni okey. Terputus. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Yang pertama sekali, putus-putus. Okey, ni lah. Bismillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Kita diberi peluang untuk hadir dalam majlis pengajian tentang haji, kursus haji, iaitu kursus asas haji. Kita namakan kursus asas haji bersiri. Selepas ini, tuan-tuan, kita ada 10 siri bersama saya di sini. Setiap Sabtu, Ahad berterusan sehingga 10 siri. Dan siri yang ke-11, mungkin dalam jadual yang saya dah edarkan atau AJK kita edarkan tu, ada satu siri yang terakhir yang tu kita biasanya lakukan Syawal nanti. Itu termasuk praktikal. Tawaf, pakai ihram, daripada Arafah, Muzdalifah, Mina, semuanya kita akan buat di luar sana. Selalunya yang datang join tu orang yang dah confirm lah pergi, ya. Kalau belum confirm pun boleh juga datang yang ke-11 tu. Boleh, tak ada masalah. Itu lebih nampak jelas sikit lah. Sebab kita praktik. Pergi tawaf di mana, lepas tu pergi ke Arafah, buat apa, Muzdalifah, Mina dan sebagainya. Okey, kita minggu pertama dan kalau tuan-tuan buka buku tu, tengok dia tulis minggu pertama. Adik, tahu apa? Main buku kat apa? Okey, tuan-tuan boleh rujuk minggu pertama tu. Dia mula dengan page 2. Dia tulis talbiyah. Talbiyah adalah zikir yang paling utama untuk orang yang dalam ihram haji maupun umrah. Talbiyah adalah zikir yang paling utama. Kita tinggal zikir lain. Kalau kita dah ihram haji ke umrah, mungkin tuan-tuan semua saya rasa dah ada pengalaman pergi umrah, itulah lafaz talbiyah. Sama aja dalam haji pun talbiyah yang tu, dan dalam kerja umrah pun sama yang tu. Okey, kita tengok. Sama-sama kita praktiklah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ikut. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata
laka wal mulk la syarika lak. Okey, selalunya ada beberapa kesalahan orang baca talbiyah ni. Iaitu labbaik Allahumma labbaik, memang berhenti situ, semua kita berhenti. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka lak, kita berhenti tu. Wal mulk la syarika lak. Selalunya ujung la syarika lak di sini selalu orang baca la syarika lah. Lah macam L-A-H, salah lah. Yang betulnya lak. Innal hamda wan ni'mata lak. Boleh berhenti sini, selalunya kita berhenti sini. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, bukan la syarika lah. Ini teguran umum lah. Kadang kita dengar, salah juga, la syarika lah, lah bunyilah. Jadi itu maknanya bila kita mula dengan pakai ihram, bukan pakai, mula niat. Walaupun kita kadang-kadang mungkin orang yang selalunya ada juga yang mula pakai ihram daripada KLIA. Hotel kita di Movenpick tu, ni kerja haji. Terbang sampai Jeddah, nak masuk ke Mekah naik bas, pergi ke Mekah. Orang ni pakai ihram di sini lagi. Kalau kita Lembah Kelang ni, kita pakai di rumah lah selalunya kan. Belum talbiyah, jangan talbiyah sebab kita belum niat haji. Bermula talbiyah dengan niat haji. Di mana di tempat miqat sekian. Belum niat, walaupun dah pakai kain, belum talbiyah. Tak disunnahkan kita talbiyah sebab kita belum niat. Umrah pun sama lah. Umrah pun sama. Jadi kalaulah dalam kerja haji ni penerbangan, kita selalu tanya, haji penerbangan bila? Awal ke akhir? Kan? Awal akhir tu bukan bergantung kepada tarikh terbang kita nak cerita tu, tak. Tapi kalau penerbangan tuan-tuan yang jadual itinerary diberi, masuk ke Madinah dulu. Berarti itu namanya penerbangan awal. Kalau masuk Madinah dulu, kita akan sebut, haji penerbangan awal bukan awalnya yang terawal sehari 2 hari, tak. Maksudnya kalau jadual tuan-tuan pergi ke Madinah dulu, duduk Madinah mungkin 4 hari 5 hari baru masuk Mekah, berarti itu penerbangan awal. Penerbangan akhir, istilah penerbangan akhir yang dimaksudkan ni bukan hari terakhir. Tapi kalau jadual tuan-tuan perjalanan masuk ke Mekah dulu. Faham? KL, turun Jeddah, tak pergi Madinah, terus pergi Mekah. Duduk situ sebulan ataupun 30 hari, 35 hari, 37 hari, baru last nak balik pergi Madinah. 5 hari baru balik Malaysia. Ini namanya penerbangan akhir. Jadi selalu orang kata, haji penerbangan awal akhir. Kita penerbangan awal masuk Madinah. Penerbangan akhir masuk ke Mekah dulu. Sebab apa kita nak sebut ni? Sebab bermula perjalanan tuan-tuan, bermula daripada kena tahu dulu awal ke akhir. Kalau awal, okey, tak ada apa-apa persiapan sebab masuk Madinah, sana baru nak niat, baru nak talbiyah daripada sana, Madinah. Kalau akhir masuk Mekah, dari sini dah pakai kain ihram. Nanti atas kuil terbang dah mula niat. Sekian. Okey. Saya nak sebutnya talbiyah ni, bila kita mula talbiyah, bermula kita niat haji maupun niat umrah. Bila niat haji dan niat umrah, berarti kita dah mula kena talbiyah sampai kita buka ataupun kita tahallul. Sama ada tahallul umrah ataupun tahallul haji. Jadi kalau dah tahallul, berarti kita dah selesailah talbiyah. Okey. Okey tuan-tuan. Sekarang ni kita tengok berkaitan sejarah tu, saya tak nak tekankan sangatlah. Cuma saya lebih nak sebut tentang kelebihan-kelebihan orang yang mengerjakan ibadah haji dan ancaman kepada orang yang tak menunaikan ibadah haji. Tak ada dalam buku kot, saya tambahlah.
Tuan-tuan mampu catiklah sikit sebanyak. Dalam buku, dalam slide ni, tuan-tuan boleh rujuk tentang sejarah je. Kalau kita tengok muka surat 4 tu, perintah kepada Nabi Ibrahim meninggalkan keluarga Sayyidatina Hajar dan Ismail. Itu cerita dululah. Berkaitan dengan siapa yang mula membina Kaabah di Mekah. Kebanyakan para ulama memilih yang mula bina adalah Nabi Ibrahim. Dan tidak ada rumah ibadah pada zaman sebelum, daripada Adam sampai Ibrahim, tak ada rumah ibadah. Rumah bentuk bangunan. Yang ada bentuk kawasan duduk semayang situ. Zaman-zaman Nabi Nuh, Nabi Adam dulu. Tapi tak ada dalam bentuk bangunan masjid, bangunan rumah ibadah, kecuali dimula dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Atas perintah Allah Ta'ala, diperintah untuk ke Mekah, bawa dua beranaknya, isteri dan anaknya bertiga, dipandu oleh Jibril. Tapi tanah suci itu dah ada semenjak ciptaan langit bumi tu. Cuma bangunannya tak ada. Pointnya dah ada. Kan? Location dah ada, tapi bangunan belum ada. Nabi Ibrahim lah yang mula bina Kaabah ni. Kalau tuan-tuan tengok pembinaan Kaabah, bangunan asal, ada tak gambar di sini? Kan? Dia bukan seperti bangunan yang ada kita hari ni. Okey, yang slide ke depan sana nanti. Bangunannya dah berbeza. Kaabah yang hari ni dah berbeza dengan Kaabah yang asal Nabi Ibrahim. Semenjak tu Nabi Ibrahim balik ke Baitul Maqdis, dan Nabi Ibrahim juga yang membina Masjid Al-Aqsa. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, jarak antara dua zaman tu berapa lama? Lepas bina Kaabah, Mekah, lepas tu bina pula Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa tu kedua. Kaabah dulu. Nabi kata 40 tahun jaraknya. 40 tahun. Jadi dua-dua tu dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Kaabah yang di Mekah juga. Tak apa gangguan ni kacau. Apa yang disangkut tu? Okey, tak apalah tuan, kita tengok ni. Jadi antara saya nak cerita tadi, pembinaan Kaabah. Setelah tu, maka Nabi Ibrahim lah yang memulakan panggilan haji. Allah perintah Nabi Ibrahim untuk memanggil orang datang haji. Nak kaitkan dengan talbiyah ni, kenapa kita sebut labbaik Allahumma labbaik ni? Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Bila Allah panggil kita? Ni cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Allah perintah dah bina Kaabah. Allah perintah, wahai Ibrahim, naiklah kamu ke Jabal Abi Qubais. Bukit Abi Qubais yang berdekatan dengan Masjidil Haram. Panggillah manusia datang haji. Nabi Ibrahim tanya, ya Allah, nak panggil siapa manusia mana? Yang ada dua orang ni je, isteri dan anak dia depan dia. Itu je manusia yang ada. Dan dia panggil dengan suara dia, bukan tak pakai mikrofon kuat-kuat ni. Maka Allah kata, engkau panggillah, aku yang datangkan orang. Aku yang datangkan orang. Di sini, falsafahnya kita yakin, tuan-tuan yang datang kerja haji adalah tarikan, dorongan, panggilan daripada Allah. Maka kita nak pergi sekarang ni, sebahagian belum dapat nama, maka angkat tanganlah, minta, ya Allah, jemputlah aku. Panggillah aku, ya Allah. Selain daripada urusan kita pergi daftar, pergi rayuan, pergi apa segalanya, yang ni lagi utama. Ya Allah, tengah malam kita berdoa. Kalau yang tu tak pernah minta, asyik, tak apa, saya ada kabel. Tak apa, boleh ni, boleh tu, boleh ni, saya boleh bayar. Berapa banyak orang punya kabel, berapa banyak orang punya duit, tapi tak sampai juga. Dan yang paling menakutkan kita, kalau dah sampai pun, dah sampai ke sana, tapi ada juga yang tak berjaya buat haji. Sampai Mekah dah, koma sampai orang habis haji, dia baru sedar. Ada juga yang macam tu. Jadi kita semuanya bergantung pada jemputan Allah. Izin daripada Allah. Bukan kerana duit kita. Bukan kerana kita punya kawan kabel kenalan. Tidak. Tapi jemputan Allah.
Ha? Yang ni yang kita minta sangat supaya Allah jemput kita datang. Dan Nabi Ibrahim panggil, wahai manusia sekalian, datanglah kamu kerja haji, seperti diceritakan di surah Haji. Wa adzim fin nas bil haji. Wahai Ibrahim, panggil manusia untuk datang buat haji. Maka orang yang datang itu adalah panggilan Allah. Ha? Jadi kita minta pada Allah Ta'ala supaya jemput kita untuk datang haji. Sebab tu kita datang ni, ya Tuhanku, labbaik, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Tuhan yang tiada sekutu baginya. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sungguhnya segala puji dan nikmat dan kerajaan adalah kepunyaan-Mu, ya Allah. Kita mengaku, ini zikir yang paling utama. Dan ini bergantung kepada pembelanjaan kita. Apa kaitan pula belanjaan? Kalaulah perbelanjaan kita ada sumber yang bersih, yang halal, maka Allah pun jawab balik, kita tak dengar lah. Alam lain semua dengar, pokok, batu, binatang. Kita telinga manusia jin tak dengar. Allah jawab apa dia? Labbaika wa sa'daika ya abdi. Ya hambaku, silakan datang wahai hambaku. Bahagialah kamu, kedatanganmu disambut, diterima oleh aku. Ya abdi wahai hambaku. Jadi Allah mengalu-alukan kedatangan kita. Kalau sumber kita bersih, maksudnya duit belanja kita yang bayar tu, pastikan yang bersih. Kalau dari sumber yang tak elok, la labbaika wa la sa'daik, Allah halau. Tapi kita tak dengar lah. Kamu kedatanganmu tak dialu-alukan dan tak diberi kebahagiaan. Balik, maksudnya amalan kamu tak diterima. La labbaika wa la sa'daik. Amaluka ghaira maqbulah. Amalan kau tak akan diterima. Tak terima, balik-balik. Berambus engkau kena berambus dengan Allah Ta'ala. Walaupun dia duduk Mekah, tak balik. Tapi macam-macam. Kadang-kadang orang penatnya bayar puluh-puluh ribu. Tapi tak jaga adab sehingga terbatal pahala haji. Ini ilmu penting. Kadang-kadang kita tapi saya bayar 100 ribu. Kenapa macam ni? Rupa ni. Bising. Dia hanya meletakkan 100 ribu dia. Dia tak tahu banyak kotoran ni sehingga Allah reject dia. Sebab tu jadi macam ni, jadi macam ni, jadi macam ni. Na'udzubillah. Cuba muhasabah diri. Astagfirullahaladzim. Mungkin ada kesilapan. Sebab pengalaman individu antara satu orang dan satu orang tak sama dalam kerja haji. Walaupun pakej sama, bayaran sama, bilik sama, hotel sama, semua sama. Tapi pengalaman tak sama. Kau ni kena macam ni, macam-macam. Kau ni okey je jalan dia, cantik je, tak ada masalah apa-apa, tenang je. Yang ni macam-macam, kena gini. Itu bergantung pada yang dia bawa datang ke Mekah tu lah. Yang pertama, duitnya. Yang kedua, kotoran ni dia bersih ke belum? Bawa mai dengan kotoran-kotoran ni macam-macam lah, kena sental dengan Allah Ta'ala di sana. Jadi kita semua kena prepare yang pertama, ilmu untuk buat haji. Yang kedua sekali, bersihkan diri. Dan minta Allah jemput kita. Biar kita datang ni dengan jemputan invitation daripada Allah Ta'ala. Jangan kita letak, aku datang sebab aku dah duit. Aku bayar 100 ribu. Aku bayar 10 ribu. Ini tak lama. Takabur dia lebih besar. Akhirnya akan berdepanlah dengan situasi-situasi yang dia sendiri tahu pengalaman dia. Mungkin kita nampak dia okey, tapi dia merasai macam tu macam ni. Semua pemberian daripada Allah Ta'ala. Ala kulli hal, jadi tentang sejarah tu kita tinggalkanlah. Yang pertama kita tolong catat di sini, Nabi kata, barang siapa man mata walam yahujj, siapa yang buat kerja haji, siapa yang dah mati tapi belum buat kerja haji. Semua hidup dia tak pernah buat haji. Kata ulama, tak pernah buat haji ni bukan kerana tak ada duit, tak ada peluang, tak ada kuota. Dia mati tak sempat, dia ada duit, tapi kuota tak dapat, nama tak naik, giliran tak sampai, meninggal. Itu tak berdosa. Ni memang ada peluang. Kuota sampai, ada orang tolak, ada orang sanggup tolak. Saya sibuk, I'm busy lah hujung tahun ni. Bulan 5 haji, bulan 6 haji, I'm busy lah waktu tu, ada meeting sini. Tolak. Invitation, jemputan daripada Allah, dia tolak. Jemputan makhluk, jemputan harta, jemputan duit dunia, dia terima. Nama dia naik. Duit ada cukup. Sihat okey. Tapi masih reject. Jadi kalau macam tu, na'udzubillah, takut Allah tarik tahun depan tak ada dah. Ada, saya nak cerita seorang. Ni cerita orang jauh-jauh lah.
Pernah dia cerita pengalaman dia pergi haji. Tahun pertama macam itulah dia reject. Sibuk lah, busy tahun ni, kena bulan ni meeting gini, kena keluar overseas dan sebagainya. Tolak. Tahun depan dapat lagi, dia tolak lagi. Lagi busy, dia kata, lagi busy. Tahun ketiga dapat lagi jemputan, dia tolak lagi. Rasa macam berat lagi nak pergi, tak boleh tinggal ni, kerja dia penting sangat. Tahun keempat tak ada jemputan, dia pun buat rayuan. Kan? Rayuan tak dapat. Dia rasa sudah dah tahun kelima, baru dia bertaubat, istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala, dia pergi umrah, bertaubat semua. Maka akhirnya Allah menjemput dia datang. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang hidupnya tak pernah buat haji, sedangkan ada peluang tadi ni, ada peluang. Ada duit, ada nama semua kota dah. Aku tak peduli. Kata Nabi, aku tak peduli dia mati jadi Yahudi ke ataupun Nasrani, Kristian. Pulang kat dia. Kata Ibn Abbas, tak akan jadi yang ketiga. Dia salah satu dari dua tu je. Nabi kata Yahudi ke Nasrani. Dua tu je lah. A ke B. B ke A. Dia tak ada C-nya. Na'udzubillah. Jangan kita, bila ada peluang, ada jemputan, jangan berani-berani nak tolak. Sibuk Ustaz, ni yang penting-penting. Tolak. InsyaAllah Allah bereskan. Sibuk tu bisikan syaitannya. Nak berganggu kita, jangan pergi. Bila ada jemputan, terima. Pergi. Tawakal. Banyak jemaah-jemaah saya yang tahun lepas, macam itulah. Dia kata, dia tawakal, dia takut nak tolak-tolak ni. Dia pergi je. Dia pergi, Alhamdulillah. Mudah urusan duduk sana, boleh buat sekarang. Online daripada jauh, boleh. Meeting ke apa, semua. Internet lagi kuat daripada di Malaysia. Sana. Banyak orang lepas kerja ibadah haji, dia meeting lah, apa semua, bawa laptop dia, bawa semua, boleh buat kerja. Beres semua, projek dia jalan semua. Kan? Allah tolong. Kalau pilih Allah, tolak syaitan, bisikkan dan jangan tadi ni. InsyaAllah Allah pun mudahkan segala urusan kita. Bila ditanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang terbaik? Kata Nabi SAW, iman kepada Allah dan Rasul. Kemudian setelah tu apa lagi? Nabi kata jihad fi sabilillah. Kemudian setelah tu apa lagi? Haji yang mabrur. Tingkatan yang setelah iman dan jihad, haji yang mabrur. Kerana haji juga dikira amalan jihad di jalan Allah. Belanja tuan-tuan, belanja jihad fi sabilillah. Macam berperang tu. Apa ganjaran belanja jihad fi sabilillah? Setiap ganjaran dilipatkan sekurang-kurang 700 kali ganda. 700 kali ganda belanja kita tu. 1000 macam 700,000. Tu minimum, bukan maksimum. Maksimum tak tahulah Allah nak ganda berapa. Lepas tu, digandakan pula, kena di dalam Masjidil Haram, tanah haram, digandakan pula 100,000. 700 tadi kali pula 100,000. Punyalah banyak ganjarannya. Maka kita jangan abaikan. Begitu juga orang yang buat kerja haji dalam riwayat yang lain, tasbihnya, dia bertasbih, dia semahyang, dia bertahlil, sebut la ilaha illallah, Allah akbar, semuanya diberi ganjaran, dijanjikan pahala syurga. Hebat. Dan barang siapa melakukan ibadah haji sedangkan mulutnya jaga daripada keluar perkataan kotor. Ni hati-hati adab kita ni. Jaga adab mulutnya. Dan tak pernah buat perbuatan yang tak elok. Termasuk kadang-kadang kita marah, tunjuk penumbuk. Ini pun perbuatan yang tak baik. Jangan. Sabar. Yang geram-geram tunjuk isyarat jari tengah. Kan? Marah sangat. Ini rosak habis. Haji kita belanja 110,000. Tapi dengan satu isyarat tu, habis semua pahala haji kita. Siapa jaga yang macam tu, tak buat ni, tak buat tu, yang dilarang tadi, maka dia balik, selesai haji, dia ni seolah bayi yang baru lahir. Maksudnya apa? Catatan dosa nol terus, kosong. Dosa kecil maupun dosa besar, licin semua, Allah padam. Dengan syarat tadilah, jaga adab tadi. Dan tanda orang dapat haji yang mabrur. Ada dapat kesan dia. Ada sekurang-kurang 2 tanda. Nabi kata, it'amut ta'am wa tibul kalam. Dia ni jadi pemurah. Kedekut, perangai kedekut tak ada dah. Dia suka nak tolong, jamu makan orang, belanja member, belanja orang miskin. Kan? Jadi senang. Jadi kalau dulu, fikir 10 kali, nak belanja tahun ni, biar orang tak nak belanja. Tapi lepas haji ni, hati jadi pemurah. Yang kedua,
mulut dia jadi baik dah. Kalau dulu, dah buka mulut longkang, keluar main ayak. Indah water punya busuk. Kan? Tapi tak. Setelah tu dia bertapis. Walaupun terlajak, astagfirullahaladzim. Dia dah memadamkan kesilapan dia tadi. Dan kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wa umrah, kamu iringlah setelah haji buat umrah, ataupun setelah umrah buat haji. Kalau orang yang mampu berulang-ulang kali haji. Jadi kadang-kadang orang buat umrah sebelum haji, selesailah dia musim haji, selesailah kita namanya haji tamattu'. Tapi setelah tu dia malas dia nak buat umrah-umrah yang nextnya. Cukup sekali umrah tu. Kan? Tak cukup. Nabi suruh iring lagi. Umrah boleh berkali-kali. Haji tak mampulah setahun sekali je. Nak repeat tahun depan dah mungkin tak boleh lagi dah. Okey, yang boleh repeat umrah. Nabi kata repeatlah umrah ataupun haji kamu. Kerana kerja haji umrah ni membakar dosa-dosa dan kefakiran. Fakir, miskin. Itu jaminan Nabi. Siapa yang buat haji ikhlas, tak akan jadi miskin. Membakar kemiskinan, membakar dosa. Seperti mana api digunakan untuk bakar besi-besi karat, emas-emas kotor. Nak bersihkan besi yang karat ni dengan api. Kan? Solid besi. Macam itulah kita nak buang karat dosa ni melalui haji umrah. Banyak lagi lah kelebihan-kelebihan dalam buku saya ni. Banyak rujukan kita. Orang yang buat kerja haji dibangga oleh para malaikat. Allah bangga, wahai malaikat, tengok tu hamba aku tu. Datang dengan penat, kusut masai, bayar duit, letih keluar duitnya, letih tenaganya kerana aku. Bangga, Allah bangga. Dan dikatakan doa orang yang buat haji pasti makbul. Yang penting tadilah mulut jaga, jangan masuk yang kotor-kotor, yang keluar kotor-kotor. Kan? Nah, kalau keluar kotor, masuk kotor, makan yang benda yang syubhat, yang haram, mulut pun cakap longkang, kotor-kotor mulut dia, doanya payah nak diterima. Malaikat lari jauh daripada dia sebab kotoran tu masih ada. Kecuali dia bertaubat sungguh-sungguh, beristighfar, minta ampun, pasti Allah akan bersihkan dan doanya makbul. Bukan sekadar untuk dia. Orang buat haji ni doa bukan untuk dia je. Dia doa untuk orang Malaysia ni, orang yang tak pergi haji. Allah makbulkan juga. Terutama di hari Arafah yang sangat penting untuk kita berdoa. Nah, kita akan cerita nanti tentang hari Arafah bila. Tapi waktu hari Arafah ni waktu yang mulut kita kena puasa. Puasa apa? Bukan puasa tak makan. Puasa daripada kata-kata yang kosong-kosong. Kau boleh kurangkan. Sembang kosong pun kita kurangkan. Mulut kita ni zikir doa. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allah Akbar. Ataupun la ilaha illallah. Wa la syarika la. Lahul mulku wa sembang. Cakap-cakap pada Allah. Sembang kita dengan Allah. Ya Allah, ampun dosa aku. Walaupun doa tu berulang-ulang. Tadi dah minta ampun dah pagi tadi. Tengah hari minta lagi. Pukul 4 minta lagi. Pukul 5 sebelum maghrib minta lagi. Tak apa. Allah nak tengok kesungguhan kita meminta-minta. Kalau kita rasa malah dah baca doa orang bagi kan, kita selalu buat list buku kan. List doa. Kita buat list doa. Kita dah list malah. Dah habis dah semua doa. Doa Pak Haji ni, doa makcik tu, doa ni dah habis dah. Kita pun relax makan, minum, sembang. Rugi. Tak nampak kesungguhan. Sedangkan Arafah ni bukanlah setiap hari. Hari Arafah setahun sekali tu je. Malah mungkin kita Arafah kita semua hidup sekali tu je. Tak usah masa waktu umrah kita pergi kan melawat Arafah kan. Waktu umrah kita melawat Arafah. Tak sama. Itu kelebihan tak ada. Tak ada kelebihan kita melawat Arafah tu. Maksudnya tak ada kelebihan macam hari Arafah 9 Zulhijjah. Kelebihan yang istimewa doa makbul hanya hari Arafah 9 Zulhijjah. Tarikh lain tak ada. Jadi kita kena utamakan kerja haji. Dan dalam hadis Nabi SAW, "Idza laqital hajj", bila kamu jumpa orang-orang haji biasa-biasa, kamu bagi salam pada kawan-kawan pergi haji. Bersalaman dengannya. Dan minta tolong. Dia doakan istighfar untuk kita. Tolong kawan Ji, nanti di Arafah nanti, tolong doakan ampun dosa saya Doakan hajat saya ni kita pun bagi list
dia baca doa. Pasti Allah ampun juga dosa kita yang dia baca di sana. Dan doa kita juga akan dikabulkan. Dan orang yang buat kerja haji mampu memberi syafaat kepada 400 orang ahli keluarga dia. Ahli keluarga dia, kalau hajinya mabrur ni, diterima. Bukan kata daftar haji, pergi haji balik, tapi mulut tak jaga, makanan dia tak jaga, semua lebih kurangnya. Tak ada lah kekuatan ni, kelebihan ni. Kalau hajinya jaga sungguh, balik pun jaga haji. Jaga, maintain supaya hajinya tak tercemar. Maka dia mampu memberi syafaat pada 400 orang ahli keluarga dia yang dah ahli neraka. 400 itu masuk neraka dah. Dia boleh tarik, ya Allah, seorang, 2, 3, 100, 200, 300, 400 orang keluarkan. Allah izinkan kekuatan orang yang buat kerja haji. Dan orang yang buat kerja haji pasti akan ditolong, dinaungi, dibantu oleh Allah Ta'ala. Itu kita kata tadi, sibuk macam mana pun tuan-tuan, kalau dah panggilan dah sampai, tinggal. Pergi dulu. Allah tolong, Allah bantu, Allah selesaikan. Kerja-kerja tuan-tuan, kesibukan tuan-tuan. Utamakan kerja haji. Jangan berani-berani nak tolak. Kata Nabi SAW, 4 orang yang berhak Allah tolong. Mesti. Kalau Allah tak tolong, berarti Allah zalim pada hamba. 4 orang ni. Pasti Allah tolong dia. Sebab dia, orang yang berperang di jalan Allah. Yang kedua, orang yang, mukatab, orang yang hamba lah. Hamba yang berkaitan hamba. Dan yang terakhirnya, haji. Orang yang buat kerja haji. Pasti Allah akan tolong dia. Dan perbelanjaan, kata Nabi SAW, riwayat Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi menukilkan hadis ini, orang yang buat kerja haji maupun umrah adalah delegasi Allah Ta'ala. In sa'alu u'tu. Kalau dia minta apa pun Allah akan tunai. Wa in da'u ajibu. Kalau mereka doa, pasti Allah tunai. Minta apa pun Allah bagi. Doa, Allah tunai. Wa idza anfaqu ukhlifu alaihim. Kalau mereka belanja, Allah ganti balik belanja dia tu. Duit dia tu, Allah ganti balik. Yang penting jaga ikhlas. Jaga keikhlasan kita. Jaga adab-adab haji, bagi haji kita haji yang mabrur. Putus-putus. Bagi dapat haji yang mabrur. Pasti. Allah akan ganti balik harta benda kita. Jangan risau. Itu antaranya lah, saya petik-petik beberapa hadis-hadis yang berkaitan kelebihan. Dan dikira jihad fi sabilillah orang yang buat haji. Berperang juga. Dia sedang berperang. Tadi kita sebut, orang yang berperang kalaulah meninggal, dikira syahid di sisi Allah Ta'ala. Belanjanya dikira fi sabilillah. Penat lelahnya. Habuk, kata Nabi, orang yang badan dia berhabuk ketika dia buat kerja fi sabilillah, termasuk kerja haji. Maka Allah haramkan badan dia yang kena habuk-habuk pasir-pasir tadi ni daripada asap api neraka. Jangan kata kena api. Asap pun tak kena. Kadang api sikitnya singi satu lungguk ni je. Tapi asap pergi 1 kilometer. Asap tu pun dia takkan kena. Apatah lagi apinya takkan kena api neraka. Ni jaminan-jaminan Nabi bagi orang yang dapat haji yang mabrur. Jangan kita abailah kena kepentingan jaga haji yang mabrur ni. Sebab tu kita mula belajar, mula perbetulkan sifat hati kita dan sebagainya dalam kerja haji. Selalu saya tekan pada jemaah-jemaah saya yang pergi haji, saya kata tuan-tuan dah belanja berpuluh-puluh ribu. Duitnya. Bukan takat duit je. Nak tunggu giliran ni berpuluh-puluh tahun. Kan? Janganlah hanya satu perkataan, sebab geram, maki, pum. Dengan satu kataan tu, lingkup habis semua. Terbakar habis semua. Kan tak cerdik orangnya. Satu kataan tak sabar, habis lingkup. Geramnya pasal, maki keluar, habis semua. Duit kita puluh ribu, kosong. Tak ada pahala. Penat kita tunggu queue, tak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Jangan rosak pekerjaan kita yang penat, yang susah tu dengan perkara-perkara yang syaitan mudah kacau kita, ganggu kita sehingga kita tak sabarnya, sehingga kita sanggup keluar perkataan yang kotor dan sebagainya. Di sana banyak sampai kita tak tergamak nak dengar. Kita nak dengar pun rasa tak sanggup nak dengar.
Orang yang tak jaga lisannya, lidahnya. Kan? Okey, kita tengok adab-adab muka surat 7 tuan-tuan dalam buku. Adab-adab di Mekah, yang pertama sekali kita sedar kita pergi ni bukan melancong. Tu gambar atas sekali tu. Menyedari perjalanan haji adalah ibadah. Kita pergi bukan melancong ni. Bukan melancong. Kalau melancong mungkin boleh lah kita salah itinerary je, tak betul je time dia bertemu. Kita ni ibadah. Bila ibadah kita kena sedar, pasti orang nak buat ibadah, syaitan kacau, yang perlu kesabaran untuk dapat ganjaran. Kita sedar yang tu. Jangan syaitan duk ganggu, kita penek panas, layan panas kita dah mengamuk. Kita kena sabar. Kita buat haji ni, nak cari pahala, jangan tambah dosa. Ni nak cari pahala, mulut tak jaga apa pun, menambah dosa. Pahala tak dapat. Kita nak buat ibadah. Kan? Jangan perkataan yang sensitif. Ustaz, saya bayar 40,000. Saya bayar 50,000. Takkan macam ni? Yalah, memang. Kalau kesalahan travel, salah jugalah. Kesalahan grup yang bawa tu, salah juga. Tapi bukan tu caranya kita nak tegur. Ji, Ustaz, kenapa ni? Saya kan dah janji dulu nak bagi makan, nak bagi hotel bilik macam ni. Nampak tak dapat? Sudahlah, tenang-tenang lah. Jangan sampai ambil bom. Dah tuan-tuan. Tumbuk meja. Bergaduh nak menumbuk sampai orang tarik-tarik pun ada. Kan? Kerana dia membesarkan duit dia daripada jemputan Allah. Daripada pahala akhiratnya. Kalau dia nampak pahala tu lagi besar, dia tak sanggup nak ungkit duit dia ni. Sebab dia tahu duit ni yang datang dia bayar pun Allah yang bagi. Allah uji dia, ujian-ujian macam ni. Nak naikkan darjatnya, nak tingkatkan syurganya. Jadi kita sedar kita sedang diuji. Tuan-tuan nak datang masjid pun macam-macam ujian. Bisikan iblis, syaitan. Janganlah, pergi sana lagi penting, lagi cepat. Nak kena cepat dan sebagainya. Macam-macam ujian kita. Menyedari diri kita sebagai tetamu Allah. Kalau kita sedar kita tetamu, tuan-tuan. Orang lain pun tetamu. Kita pergi istana. Contohnya jemputan istana. Semua ni jemputan. Istana jemput ni. Takkan kita nak buat kacau. Engkau keluar. Engkau keluar. Dia pun dijemput. Saya pun dijemput. Sedarlah kita dijemput. Dia dijemput. Janganlah gaduh-gaduh. Janganlah menimbulkan kepanasan. Janganlah menimbulkan permusuhan. Semua ni tetamu Allah belaka. Hormat sikit. Terkadang mulut kita tengok, apa dia tu pakai ni, ludah tu, ngotor, teruklah. Kita menambah dosa. Memang dia buat benda salah. Salah tetap salah. Komen kita jangan. Mudahan Allah bagi hidayah kat dia. Mudahan. Okey. Kita selamat daripada dosa. Mudah-mudahan dapat hidayah kat dia. Dia bertaubat. Dia buat benda yang bersih dan sebagainya. Jadi macam-macam negara, bukan semua PL Malaysia. Orang Malaysia kita ialah nak buang kulit gula-gula tu. Mana tong sampah? Dah terkenal dah orang Malaysia macam tu. Ni tak ada tong sampah, tak apalah, masuk poket dulu. Tu kebanyakan orang Malaysia di sana macam tu lah. Tapi dia orang tak ada. Dengan dalam masjid pun dia main campak itu je. Plastik-plastik sampah dan sebagainya. Jadi jangan dia mungkin tak terdidik dalam negara dia macam tu. Kita dah terdidik dengan sampah di tempatnya. Maka kita ni mulut jahat. Jahatnya dia apa? Pengotornya tu. Apa pengotornya? Kan? Jadi kita dah buruk sangka, dah buat jahat, menuduh macam-macam. Walaupun perangai dia tak baik, mudahan Allah bagi hidayah, mudahan dia macam tu. Mudahan dia semakin baik. Selamat. Ni nak latih mulut kita bagi cakap yang baik. Bagi terlintah fikiran yang baik-baik. Husnuzan pada Allah Ta'ala. Bersabar dan redha, ini senjata yang paling besar. Kesabaran. Sabarlah menentukan orang tu berjaya. Tak ada sabar, takkan berjaya. Tak sabar nak. Kan? Masya Allah. Saya tahu bila saya tak ingat. Masa di Mina, kita tak jarang tengok orang berebut nak naik pintu bas kan. Selalunya kita, Haji sila. Saya di belakang, tak apa. Selalunya kita di sini macam tu. Taklah berebut-rebut. Macam budak-budak. Budak pun beratur kan. Beratur semua. Tapi masa nak balik daripada Mina, Allah uji jemaah Malaysia. Nak balik Mina, itu hari yang terakhir kita duduk di kemah Mina. Cabaran 3-4 hari di situ, 3 hari di situ memang dahsyatlah punya cabaran. Kekuatan sabar yang sangat hebat diperlukan untuk selamat haji kita di situ. Ujian paling berat di Mina.
Hari terakhir dah, nak balik ke hotel. Berebut bas. Sampai menjerit-jerit lelaki perempuan berebut satu pintu. Pintu kan kecil tu. Perempuan pun nak masuk, tolak-tolak. Allah, tengok, apa ni? Kita penat Arafah, bertaubat-taubat, menangis-nangis. Muzdalifah menangis-nangis. Mina menangis-nangis, doa. Tapi last nak balik, tak sabar. Lingkup. Kan? Rosak kerja haji. Cepat istighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala. Jadi itulah, sabar, reda ni benda yang jadi senjata kekuatan semua jemaah haji. Tak ada sabar, tak ada reda, fail. Dia akan mengalami kegagalan dalam hajinya. Qana'ah dan syukur. Qana'ah dan syukur. Qana'ah ni kita rasa Alhamdulillah. Walaupun mungkin kita digambarkan naik bas aircon cantik, contohnya bas bagus VIP lah sebagainya. Tiba-tiba tak dapat yang tu. Dapat bas cantik tapi aircon mati. Kan? Aircon mati dan sebagainya. Macam-macam perangai driver main-main. Kemah tentu dia sengaja bawa kau lain nak minta tip. Macam-macam PL di sana yang akan kita jumpa. Kan? Ni bukan nak menakutkan tuan-tuan. Oh, alamak ustaz macam tu malas nak pergi haji. Alamak dosa pula saya. Cuma saya nak buka minda bagi kita prepare benda tu. Jangan kita nampak, oh haji ni cantik, kita pergi London dah cantik, haji lagi bestnya. Nah. Kerja ni, kerja ibadah, pasti ada ujian, gangguan mesti datang. Gangguan mesti datang. Syaitan, gangguan manusia, macam-macam. Alhamdulillah bersyukur. Mulut ni kena, Alhamdulillah, Alhamdulillah syukur, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Walaupun kena jatuh sakit, Alhamdulillah. Sebab Allah nak tengok kesungguhan kita tu. Bersungguh-sungguh kita menerima apa ujian daripada Allah. Kebergantungan sepenuh dengan Allah Ta'ala. Ni ajar, kita nak ngajarnya supaya sentiasa berdoa minta pada Allah. Apa masalah tuan-tuan? Jangan, Ustaz, tolong Ustaz. Haji, tolong saya apa ni? Nanti dulu, haji ke, ustaz ke, pegawai ke, nanti dulu. Ya Allah. Tak payah nak angkat tangan pun. Oh, bantu aku ya Allah. Selamatkanlah aku, mudahkanlah urusanku ni Allah. Baru minta tolong orang. Allah dulu. Iyyaka na'bud dulu. Jumpa Allah dulu. Minta pada Allah dulu. Kita bergantung pada Allah. Walaupun benda yang kecil-kecil. Benda yang remeh-remeh. Kan? Terkadang nak naik lift je. Memang lift. Lepas semayang, queue panjang. Orang nak naik lift semua. Lift kecil kan? Itu pun kadang-kadang kita, ya Allah, bantulah aku ya Allah. Ada satu cerita lah. Cerita jemaah tu dia tahu doa ni makbul di Mekah. Dan terutama ketika minum air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam. Nabi kata, ma'u Zam-Zam 5 syuribalah. Minum air Zam-Zam ni untuk apa saja yang kita niat, Allah tunai. Jadi adab ketika minum Zam-Zam tu, waktu sebelum minum tu, ya Allah, aku niat dengan keberkatan Zam-Zam ni, bagilah ini. Apa je lah yang kita niat kan. Walaupun doa untuk anak di rumah tu, SPM. Contohnya kan, kena musim SPM kan. Kita doa bagi dia berjaya SPM. Kita minum Zam-Zam di sana. InsyaAllah mustajab. Okey, jadi seorang tu dia bila nak masuk masjid, dia rasa nak terkencing dah. Baru masuk. Dia pun minum Zam-Zam. Pergi minum, ya Allah, bagilah aku dapat tahan kencing, ya Allah, sampai balik hotel. Dia minum lagi, tambah lagi. Tapi sambil berdoa macam tu. Alhamdulillah dia kata berkesan, duduk dalam masjid, relax, tenang sampai semayang semua selesai. Boleh tahan lah, tak ada rasa nak terkepit-kepit ya. Terkucil-kucil, tak ada. Jadi bila dah keluar balik, sampai bangunan hotel, dah tak boleh tahan. Terkepit-kepit, terkencing, terkeluar lah. Tak ada masuk bilik tandas lagi. Oh sudah, dia kata, siapa aku doa tadi? Cerita kat ustaz, cerita kat saya, dia kata, yalah, apa yang kamu doa tadi? Kamu doa bagi tahan kencing sampai balik hotel. Ni kan dah sampai pintu hotel. Sampai pintu hotel terkencing. Itu macam mana ustaz? Lain kali doa bagi tahan kencing sampai masuk ke tandas yang sesuai. Baru kena. Lepas itu dia buat yang tu. Jadi semua tuan. Tu hati dia bersih, ikhlas, doanya makbul. Itu bergantung pada Allah Ta'ala. Menunjukkan akhlak yang mulia, kita ni janganlah tunjuk ego. Baik dia, makcik tu tak larang angkat badan muka lah, biarlah dia angkat sendiri. Allah mak sombongnya, kita ada tenaga, kekuatan muda, kita tolong-tolong lah. Ni akhlak kita. Dan pelbagailah banyak amal ibadah kita, insya-Allah.
Okey, kita buka muka surat 9. Saya nak sebut langkah-langkah sikit. 9 sebelum kita berhenti rehat sekejap. Ada jemaah kan belakang? Ada di kat luar sana? Okey, nanti sikit jap. 5 waktu tahrim atas sekali muka surat 9 tuan. Waktu tahrim. Apa dia waktu tahrim? Tahrim maknanya yang diharamkan. Waktu yang diharamkan. Apa dia yang diharamkan? Diharamkan solat sunat. Kita di sini, di Malaysia, selain pada tanah haram Mekah, ada waktu tahrim. Waktu yang kita tak boleh sembahyang sunat. Sebagian ulama mengatakan haram, sembahyang kita berdosa. Sebagian ulama mengatakan tak berdosa tapi batal sembahyang. Ada yang mengatakan, ada khilaf lah tentang tahrim tu. Ada yang mengatakan makruh, tidak ada ganjaran pahalanya. Okey, apa dia? Yang pertama, lepas kita sembahyang subuh. Selepas kita sembahyang subuh, sebelum waktu syuruk, matahari naik. Tak boleh sembahyang sunat. Diharamkan. Adalah kecuali yang akan saya detail nanti. Yang kedua, waktu syuruk sampai isyraq, waktu duha. Bila tu? Katalah, tadi saya tengok time syuruk. Syuruk ni matahari naik. Matahari baru keluar daripada permukaan laut. Berarti tamat subuh. Tu syuruk. Selalunya dalam jadual takwim sembahyang tu dia ada syuruk. Hari ni 7.21. Kita boleh tengok 7.21 ke 22 gitulah. 7.21 syuruk. Okey, tu matahari berarti subuh dah tamat. Dan syuruk 7.21 sampai 15 minit ataupun setengah jam lah kita kata waktu duha. 15 minit untuk sembahyang isyraq. Kita ambil 15 minit. Ada saya kata macam tu sebab ada qaul mengatakan sampai duha sampai isyraq. Isyraq ni sembahyang sunat isyraq 2 rakaat bermula daripada 15 minit selepas syuruk tadi. Syuruk tadi 7.21. Tambah 15 jadi 7.36. 15 minit tu sampai sebelum 7.36 tu tak boleh sembahyang sunat. Itu tahrim juga. Okey. Yang ketiga, ketika rembang. Rembang ni tengah hari terpacak. Bila tu? Okey, kita ambil ikut jam. Lebih kurang 12 minit, 10 minit, 11, 12, lebih kurang macam tu. Kita genapkan 15 minit lah, senang. Sebelum azan zuhur. Sebelum azan zuhur. 15 minit sebelum azan zuhur. Stop sembahyang sunat kita. Sebelum tu tak boleh. Maksudnya, zuhur pukul 1.20 contoh. 15 minit sebelum, 1.5 minit. Dah tamat sunat kita, cukup dah. Dah tamat duha, dah tamat sembahyang sunat. 1.10 tak boleh, 1.15 tak boleh dah. Stop. Sampai zuhur. Baru boleh mula balik sembahyang kita. Itu tahrim. Yang ketiga. Yang keempat, asar. Daripada kita sembahyang asar, sampai matahari terbenam. Yang kelima, masa kekuningan cahaya gold tu. Tu sampai matahari terbenam. Jadi semua waktu ni kalau kita di Mekah, tak ada. Di tanah Mekah, bukan dalam masjid je. Tanah Mekah, tanah haram. Tanah haram ni lagi luas. Masjid kecil je. Masjidil Haram tu. Sebahagian. Di hotel kita dalam tanah haram. Di mana-mana kita duduk dalam tanah haram, tak diharamkan. Semua boleh sembahyang sunat. Lepas subuh boleh. Lepas asar boleh. Tengah hari rembang tadi pun boleh. Dihalalkan. Ya? Okey. Wallah alam, kita berhenti sekejap. Tuan-tuan bagi peluang untuk kita ni. Yang kita akan sambung nanti ya. InsyaAllah kita masuk balik 10.33. Boleh tuan-tuan 30 tu tuan-tuan usah masuk lah. Sebab kita hari ni kita tamat pukul 11. Hari lain kita boleh lajak-lajak sikit. Boleh kan tuan? Boleh ya? Silakan pergi minum dulu kat belakang sana, lelaki dan perempuan. Nanti kita sambung sikit tentang sejarah-sejarah ni ataupun kelebihannya. Memang hari ni saya tak sentuh lagi tentang ibadah haji umrah ni. Besok baru mula masuk niat. Masuk tajuk rukun haji dan fardu-fardunya yang berkaitan. Ya? Hari ni tak ada lagi tajuk yang berkaitan dengan ibadah haji khusus. Ini umumnya. Okey, insyaAllah. Okey, kita akan mula sikit tuan-tuan. Masa berapa minit sebelum kita tamat. Kita akan sentuh tentang Madinah Al-Munawwarah. Okey, sebelum tu tengok dulu muka surat 17. Buku muka surat 17 ya.
Yang di bawah ni, slide yang di bawah, nak putus ni. Kan? Tak apalah. Kawasan masyair. Okey, istilah ni kena faham kita guna di Madinah, di Mekah sana. Tuan-tuan, bila selalu kita sebut, tuan-tuan nanti di masyair ya, kita akan bawa barang ni, barang ni, barang ni. Apa dia masyair tu? Ni, masyair adalah merangkumi 3 tempat. 3 tempat. Itu disebut masyair. Arafah, Muzdalifah, Mina. Arafah, Muzdalifah, Mina, 3 tempat. Sekarang kadang-kadang kita guna satu kataannya. Di masyair. Masyair tu, apa dia? Iaitu Arafah, Muzdalifah, Mina. Faham Bila sebut masyair, berarti 3 tempat tu. Arafah, Muzdalifah, Mina. Kerja-kerja Arafah, Muzdalifah, Mina bermula daripada 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8, 9, 10. 8 tu perjalanan lah Mekah nak pergi ke sana. 9 lah kita kata mula dari 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari. Ini kerja masyair, 5 hari. Ini kemuncak haji. Kemuncak haji. Ada yang pergi awal, kata tadi penerbangan awal, semuanya tak terlibat dengan 5 hari ni lagi. Belum lagi. Okey. Di masyair, itu bila sebut masyair tadi pada bandar apa? Arafah, Muzdalifah dan Mina. Mekah masuk tak? Tak. Mekah tak sebut masyair. Jadi bila nak pergi masyair ni, persiapan kita lain. Nanti akan diberi taklimat lebih detail di sanalah. Jadi dan dalam kursus haji dan juga kerja haji, kita semua bergantung kepada tarikh hijrah. Bila saya sebut 8 bulan, 9 bulan, bukan 9 bulan 10, Oktober, November ataupun Mac dan sebagainya, tak. Tapi 9 Zulhijjah. Semua hari bulan berkaitan dengan tarikh hijrah. Okey, itu nama masyair ada 3 tempat. Arafah, Muzdalifah, Mina. Semuanya pergerakan kita di 3 tempat tu, di masyair tu, daripada 8, 9 sampai ke 13 Zulhijjah. Tamatlah 13 tu. Okey, di sudut tarikh, cantik juga tentang nama-nama tarikh. Nama tarikh macam mana? Okey, nanti bagi faham. Berarti kadang-kadang kita sebut 8 bulan. Kadang-kadang kita tak sebut 8 bulan, kita sebut hari Tarwiyah. Hari apa? Tarwiyah. T-A-R, W-I-Y-H. Y-A-H. Tarwiyah. Bila sebut hari Tarwiyah, berarti 8 bulan lah tu. Tuan-tuan, hari Tarwiyah nanti kita siap ya, beg-beg semua, kita naik bas datang sekian jam. Tarwiyah, berarti 8 hari bulan. Hari wukuf. Bila? Hari wukuf, tarikhnya 9 Zulhijjah. Kadang-kadang kita sebut hari wukuf, hari Arafah, 9 bulan jugalah. Samalah tu nama-nama dia. Hari wukuf, hari Arafah. Hari Raya, hari Aid. Aid dalam bahasa Arab. Kita Melayu Raya lah. Ni backup Hari Raya. Bila? 10 Zulhijjah. Kadang-kadang sebut hari Aid. Aid. Aid tu makna Raya lah. Hari Adha. Adha tu makna hari korban. Berapa bulan hari Adha? 10 bulan. Okey, baki lagi 11, 12, 13, 3 hari tu kita namanya hari Tashriq. Hari Tashriq. Hari Tashriq pertama, hari Tashriq kedua, hari Tashriq ketiga. Hari Tashriq pertama 11 bulan. Hari Tashriq kedua 12 bulan. Hari Tashriq ketiga 13 Zulhijjah. Itu nama-nama yang selalu akan kita guna di sana. Supaya tuan-tuan tak keliru. Dan dalam kursus pun kita, mungkin saya guna benda tu juga. Hari Tarwiyah kita buat ni. Hari wukuf kita akan buat benda ni. Kena siap barang-barang ni. Yang itu contohnya. Boleh tuan-tuan? Okey. Sejarah Madinah. Kita tengok sini muka surat 19. Bawah tu sejarah Madinah. Hadis Rasulullah SAW. Aku telah bermimpi bahawa sesungguh aku berhijrah dari kota Mekah menuju ke satu tempat yang ada pohon kurma padanya. Lalu aku mengira tempat itu ialah Al-Yamamah atau Hajar. Yamamah, Hajar ni di tempat lain pada Madinah lah.
Akan tetapi sebenarnya ia adalah Yathrib. Yathrib ini nama sebelum Madinah. Bila Nabi mula sampai Madinah, Nabi tak panggil lagi dah ini bumi Yathrib. Nama Yathrib dah termansuh. Dah guna bumi Madinah, bumi Taibah. Next muka surat 20, sejarah Madinah. Yathrib adalah nama lama bagi Madinah. Bersempena orang yang pertama menjejak kaki di situ, nama dia Yathrib bin Ubail bin Iwad. Beliau keturunan Nabi Nuh alaihissalam daripada anaknya Sam bin Nuh. Selepas itu, bangsa Amalik telah membuka penempatan dan ladang serta kebun sehingga bumi Yathrib terkenal dengan hasil pertanian terutama buah tamar. Itu sejarahnya lah. Dari sebuah penempatan kecil Yathrib berkembang menjadi sebuah kota yang didiami oleh dua bangsa utama iaitu Yahudi dan Arab. Orang Yahudi datang, mula berkembang di situ. Bangsa Yahudi merupakan penduduk majoriti Yathrib pada sebelum hijrah Nabi SAW. Dan pemegang kuasa ekonominya terdiri daripada tiga puak utama, Bani Qainaqah, ni semua Yahudi. Bani Qainaqah, Bani Nadir, Bani Quraidah. Bangsa Arab pula terdiri daripada golongan kabilah Aus dan Khazraj yang selalu dikotak-katikkan oleh orang Yahudi. Yahudi cocok bagi bergaduh je. Tak pernah aman 7 generasi. Daripada ayah, atuk, nenek 7 tu, yang kedua, yang ketiga, sampai 7 generasi. Sampai zaman Nabi, mereka tak tahu pasal apa kita nak gaduh dengan Aus. Aus tak tahu sebab apa nak gaduh. Rupanya Yahudi belakang dia cocok. Dia tengok bila aman sikit, dia pergi hasut. Kan, hasut, engkau ni mana boleh buat baik ni, tok nenek moyang kau dulu perang, kumpulan nu pergi hasut sana, gaduh, dia supply senjata semua, bisnes dia, perangai itu sampai hari ni. Mereka ini sentiasa bertelingkah sehinggalah kedatangan Rasulullah SAW dalam peristiwa hijrah, baru Nabi damaikan Aus dan Khazraj bangsa Arab sehingga tak jadi gaduh lagi dah, jadi sahabat, saudara mara, orang yang berbaik-baik. Yahudi dah mula cari jalan, cocok tak jadi kerana Nabi mendamaikan di antaranya. Okey, Masjid Quba antara bumi tempat yang penting di Madinah untuk kita ziarah selain makam Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan juga Baqi', iaitu Masjid Quba. Kenapa? Masjid Quba adalah masjid pertama dibina oleh Nabi SAW, sehingga Nabi kata, apa dia? Kelebihan Quba, Nabi kata, siapa yang ambil muka surat 22 tuan-tuan. Slide 22 bawah. Hadisnya, siapa yang berwuduk di rumah, kalau kita di hotel lah. Rumah maksudnya di Madinah sana tu. Rumah kita di Madinah, hotel lah. Kemudian, dia pergi ke Masjid Quba untuk bersolat. Solat apa? Apa-apa solat. Solat sunat ke? Solat fardu ke? Tak kisah apa sunat, dapat solat pun dapat ganjaran. Akan diberi ganjaran pahala seperti pahala menunaikan umrah. Pahala sama berat, sama besar dengan pahala kita buat umrah di Mekah. Tapi dengan kita ambil wuduk di hotel, jaga wuduk jangan kita batal, pergi Masjid Quba, sembahyang 2 rakaat. Tak kira time bila. Malam ke, siang ke, pagi ke, zuhur ke, tak kisah. Selagi waktu yang boleh solat. Bukan waktu tahrim. Bukan waktu tahrim. Bukan waktu tahrim. Tadi kita sebut waktu tahrim, tuan-tuan rujuk waktu tahrim tu. Di Madinah ada ke waktu tahrim? Ya, Madinah macam kita di Malaysia ni juga. Lepas zuhur, lepas subuh tak boleh sembahyang, lepas asar tak boleh sembahyang, tengah hari rembang tak boleh sembahyang. Walaupun dalam Masjid Nabawi. Madinah kan? Di Mekah aja yang saya kata tak ada waktu tahrim. Faham Banyak orang salah faham lagi. Dia ingat, Madinah pun tanah haram kan Ustaz? Dia ingat sama dengan Mekah. Tak sama ada sudut tu. Jadi di Madinah ada waktu haram, tak boleh sembahyang, tak boleh sembahyang. Di Mekah tidak ada. Jadi di Quba kalau kita nak pergi sembahyang sunat dapat pahala umrah ni, cari elak daripada waktu tahrim tadi. Saya selalu suka bawa jemaah pergi malam Quba ni. Lawatan di Madinah saya bawa jalan malam. Tak ada aku orang yang pernah ikut umrah saya haji. Saya bawa malam. Jadi malam ni lapang, senang, tenang. Tak sibuk, tak jam di kawasan tu. Kalau pergi pagi, selalunya kan travel pagi kan. Tuan-tuan mungkin selalu pergi pagi ke Masjid Quba. Pagi, ya Allah, dia parking punya jauh, jalan kaki, sesak, nak tandai, nak ambil wuduk pun beratur-ratur. Orang perempuan, kawasan perempuan semayang lagi sempit.
Nak masuk tempat semayang pun tak ada ruang. Tunggu. Kan? Jadi sesak. Sebab waktu tu semua orang datang pagi. Tapi sebab tu saya lebih suka bawa malam. Malam lapang masjid buka tenang. Kita nak berselfie, gambar. Silakan. Cahaya cantik semuanya. Kan? Itu untung pergi malam. Jadi dapat pahala umrah ni waktu malam? Tak kisah. Tengah malam. Selagi masjid tu buka, kita masuk semayang. Dapat pahala. Okay. Sejarah Masjid Nabawi tuan-tuan boleh baca. Cuma antara kelebihan Masjid Nabawi adalah masjid tu memang ada dua kiblat. Cuma tak nama Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain, Masjid dua kiblat. Lain. Tapi Masjid Nabawi ada dua kiblat. Ya ke Ustaz? Yalah, pada awal binaan dulu, kan Masjid Nabi semayang ke Baitul Maqdis, Palestin. Masjid Nabawi dah bina, Nabi buat ke kiblat sana, Baitul Maqdis. Lepas tu bila dah berubah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, berapa lama Nabi semayang di Masjid Nabawi ke arah Palestin? Selama 17 bulan atau 16 bulan. Setahun lebih. Kiblat di sana. Lepas tu bila dah berubah, barulah Nabi ubah tempat Nabi semayang. Katalah dulu sana, Nabi ubah ke sini, ke Masjidil Haram. 180 darjah. Perubahan tu. Tapi tak nak Masjid Nabawi, tak namalah Masjid Qiblatain. Yang Masjid Qiblatain tempat lain. Kenapa Qiblatain? Maksud Qiblatain itu dua kiblat. Masjid dua kiblat. Sebab di situlah turun ayat suruh Nabi berubah pusing 180 darjah. Di situ. Dulunya bukan masjid asal zaman Nabi tu. Hanya kebun tamar. Kebun kurma. Nabi pergi ziarah orang jauh, balik mai dah waktu zuhur, Nabi suruh azan, kita semayang dalam kebun ni. Atas tanah lah. Tengah semayang, turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama', ayat berkaitan perubahan kiblat. Baru 2 rakaat zuhur. Bila turun ayat tu, Nabi baca kuat, sahabat dengar. Sahabat pun faham, oh kita dah berubah kiblat 180 darjah. Nabi pun pusing daripada menghadap sana, menghadap sini. Dan Nabi melangkah, jadi depan. Kan? Sahabat pun dah pusing. Jadi Nabi asalnya duduk belakang. Dah jadi belakang. Nabi langkah pergi depan. Jadi imam lengkapkan 2 rakaat ke arah Baitul Maqdis, 2 rakaat terakhir zuhur ke arah Mekah. Itu. Tapak tu dibina oleh Umar Abdul Aziz. Kemudian dah 100 tahun setelah tahun hijrah, baru buat masjid dinamakan Masjid Qiblatain. Jadi Masjid Qiblatain ni tak adalah apa-apa ganjaran lebih daripada lain. Tak ada kelebihan lebih daripada Quba, lebih daripada Masjid Nabawi. Dia standard masjid lain-lain jugalah. Macam masjid kita sini jugalah ganjarannya. Ya. Yang Quba tadi ada kelebihan tadi ni. Itu sebab ada hadis Nabi. Siapa sekian dapat pahala umrah. Dalam Masjid Nabawi, siapa semayang dalam Masjid Nabawi dapat ganjaran 1000 kali ganda daripada semayang tempat lain. Besarnya pahala. Macam mana? Okey. Tadi, kita tengok gambar-gambar sebelahnya ada Masjid 7. Sebab apa nama Masjid 7? Ada 7 masjid asalnya. Asalnya 7 masjid. Tapi masjid yang 7 tu kecil-kecil je. Besar stage saya ni je. Besar stage ni je. Ataupun sekali ganda lagi. Sebab dulunya kemah-kemah masa zaman perang dulu. Perang Ahzab berlaku di sini. Namanya perang Ahzab ataupun perang Khandaq. Khandaq ni maknanya parit. Perang parit. Ahzab maknanya pakatan musuh. Musuh berpakat jadi satu pasukan. Perang Ahzab. Jadi berlaku di situ. Sahabat ada buat kemah Nabi, kemah punya atas bukit sana. Sayyidina Ali kemah bawah sini. Sayyidina Umar kemah sana, kemah sini. Ada 7 kemah. Setelah selesai perang, mereka datang ziarah balik. Buatlah bangunan sebagai kenang. Ni tapak kemah Nabi. Akhirnya jadi masjid kecil lah. Masjid. Kan? Lepas itu lama kelamaan dah benda tu atas bukit. Masjid kecil-kecil kemah tu atas bukit. Orang duk panjat apa semua. Kerajaan Saudi pagar tak bagi naik lagi. Dia buat masjid kat bawah. Dia namakan Masjid Khandaq. Masjid Khandaq. Jadi seketul lah sebiji je masjidnya. Sekarang ni satu masjid je lah. Tapi yang rendah-rendah dia buka
di situ ada satu masjid kalau dapat tuan-tuan menaik. Namanya Masjid Fatah. Tak jauh daripada masjid besar. Masjid besar yang kerajaan Saudi bina tu, kita jalan kaki sikit je. Dia menaik jugalah, tapi taklah meninggi bukit macam tu. Naik lebih kurang macam tinggi satu tingkat ni, tanah naik gitu. Masjid tu apa kelebihannya? Nabi sebut, siapa ambil wuduk di rumahnya dan datang ke Masjid Fatah selepas hari Rabu petang, didoakan dan dimakbulkan doanya. Dan sahabat menceritakan Nabi sering hari Rabu, Nabi akan datang ke Masjid Fatah berdoa. Walaupun kadang lepas asar, kadang sebelum asar. Berdoa dan mustajab doa di situ. Jadi bila ada kelebihan Nabi sebut itu, masjid itu masih kekal. Boleh dilawati lagi. Itu latest, bukan latest sangat. Saya last pergi haji pun, ya haji yang baru ni lah. Tahun lepas lah, 2023 tu. Lepas tu saya tak ada pergi umrah lagi dah. Sampai sekarang ni belum pergi umrah. Kan? Jadi Masjid 7 itu masjid di situ. Lepas tu sejarah apa ni, di bawah tu, muka surat 24 tu bawah, Jabal Uhud dan perkuburan Uhud. Ni kisah perang Uhud. Ni kita akan ziarah dan bagi salam kepada kubur para syuhada, orang yang mati syahid, sahabat Nabi yang mati syahid di Uhud ni. Dan muka surat 25 atas tu Jabal Rumat. Rumat ni makna apa? Rumat ni pemanah. Bukit pemanah. Dia dalam perang Uhud ada kaitan dengan kawasan Uhud tadi. Nabi tempatkan atas bukit ni 50 orang pakar pemanah ketika nak perang. Sehingga musuh jadi kucar kacir kerana 50 orang ni. 50 orang duk tembak. Yalah atas bukit kan. Zoom tembak ke bawah. Musuh lari habis semua. Tapi bila dia orang tengok musuh dah lari, semua nak turun. Sahabat sebagian kata, jangan turun. Nabi tak bagi arahan turun. Dia kata, saya nak tunggu pula Nabi bagi arahan, jangan turun ketika perang. Yang nak turun ni, orang nak turun, dia berhujah macam tu. Sekarang dah tamat dah perang, tengok musuh dah lari. Dah lah turun lah. Yang sebagian kata, jangan, tetap, tunggu arahan. Sebagian dah 35 orang turun. 15 baki atas. 35 turun, tinggal 15 dah sikit-sikit atas tu, musuh nampak, oh atas bukit dah tak ada orang. Dia rampas bukit, bunuh 15 orang ni. Syahid 15 orang. Dia ambil tempat strategik tu, akhirnya dia pula musuh memanah tentera Islam yang bawah. Kucar kacir tentera Islam. Kerana ataupun bercanggah dengan arahan Nabi. Mereka turun tanpa arahan. Jadi itulah berlaku di Jabal Rumat ni. Dulu Jabal Rumat, saya kawan di Madinah. Dia kata dia masa kecil dulu, oh aku bukan senang nak panjat Jabal Rumah ni. Penat, tinggi. Tapi sekarang ni cetek Oh, orang yang sakit lutut macam kita-kita ni boleh naik. Sampai, duduk atas pun. Kan? Pak Haji dah naik atas. Naik dah. Rendah je. Bukan bukit tu makin turun, tapi kerana ditambak-tambakkan, dia bina bangunan, dia tambak tanah. Jadi tambakkan dataran tu dah naik tinggi, akhirnya bukit dah jadi kecil, rendah. Dulu dia kata tinggi, aku nak naik panjat pun susah. Okey, bawahnya pukuran Bakek. Ini pun juga ada kelebihan. Nabi sering pergi ziarah kubur Bakek bagi salam. Kadang pergi malam, tengah malam, tak kira waktu. Kan? Kita tengah malam tobat lahum tak pergi kuburnya. Mana berani takut hantu. Penakut kan? Ada sana. Okey, cuma malam dia tak buka lah, kita nak pergi dalam. Orang perempuan pun tak boleh masuk. Kita pergi bagi salam daripada luar pagar je lah. Sunnah bagi salam. Kerana Nabi sebut ini syurga. Jannatul Bakek. Syurga Bakek. Syurga Bakek. Jadi seolah kita pergi bagi salam kepada ahli syurga. Mudah-mudahan nama-nama kita melekat sekali lah. Dapat syafaat dia orang. Okey, ziarah Bakek. Kemudian okey, tengok muka surat 31. 31. Tengok bawah tu adab sebelum menunaikan ibadah haji dan umrah. Apa dia yang pertama? Tak lari daripada niat ikhlas. Bila niat ikhlas? Daripada sekarang. Walaupun nama belum naik lagi kita ni. Ataupun sebagian dah dapat nama ke? Belum lagi tak? Walaupun dah ada baru dapat nama, dah mula kena belajar bersih niat kita daripada segala niat yang lain kecuali ikhlas kerana Allah. Macam mana nak bersihkan? Kita tanya, kita jawab.
Buat apa aku nak pergi haji ni? Kan? Soalan kita. Aku nak pergi haji ni buat apa? Apa jawapan? Oh, pergi jiran dah pergi, abang kita dah pergi, adik dah pergi, kita tak pergi lagi. Padahal tu. Salah tu salah. Niatnya belum ikhlas. Niat ni memberi kesan besar dalam kerja tuan-tuan. Kesan yang besar. Kalau orang yang tak ikhlas, kita nampak ujian yang macam-macam sehingga dia gagal dalam kerja haji dia. Kan? Banyaklah kita bila muhasabah, kita buat postmortem untuk buat kerja haji ni. Antaranya kita tanya, tuan-tuan apa niat? Saya tak nak jawapan, cuma saya lontarkan soalan, tuan-tuan sini jawab. Ni masa dah selesai haji. Apa niat tuan-tuan datang dah selesai haji ni, apa niat daripada awal dulu, buat apa tujuan nak datang? Jadi tak payah jawab, cuma jawapan sendiri. Saya kata kalau masih ada jawapan kerana ada peluang, tak ada waktu lain lah, waktu ni dapat nama, pergi je lah. Kawan tu dah pergi, kawan ni pergi, kita pergilah, kena pergilah, malu tak pergi. Kan? Anak buah kita pergi, kita tak pergi. Kita dah tua tak dapat title haji lagi. Kalau itu, semuanya menyebabkan haji tuan-tuan bermasalah. Masalahnya apa? Dah selesai dah. Tapi takut tak diterima oleh Allah. Ada peluang kan nak perbaiki balik? InsyaAllah dengan taubat kita sungguh-sungguh. Ya Allah, aku bertaubat daripada niat yang tak ikhlas. Sungguh-sungguh di sana. Tapi kita sekarang di sini belum pergi, kita kena bersihkanlah. Bersih macam tadi kita soalan, apa jawapan? Jawapan macam tu tolak. Apa jawapan yang patut? Aku pergi haji kerana nak mentaati perintah Allah. Ini ikhlas kita. Buat apa nak pergi haji? Sebab nak taat perintah. Allah suruh buat haji. Aku nak buat. Aku nak taat. Nak taat perintah Allah. Nak bertakwa kepada Allah. Dan nak ikut sunnah Nabi. Sebab Nabi suruh. Ikut sunnah Nabi. Buat apa yang Nabi suruh, itu ikut sunnah. Ini dua jawapan penting dalam niat kita sekarang. Ataupun lebih-lebih makin dekat dengan terbang nak pergi haji. Buat apa aku nak pergi haji? Kerana nak mentaati perintah Allah. Dan mengikut sunnah Nabi SAW. Ini penting. Niat ni memberi kesan besar, saya sebut. Waktu Nabi SAW dalam perang, contoh, dalam perang apa? Dalam perang dengan Yahudi di Khaybar. Khaybar ni daripada Madinah lebih kurang 100 meter ke utara Madinah. Penempatan Yahudi di Khaybar. Khaybar nama tempat lah. Sehingga orang sebut Yahudi Khaybar. Ni slogan Gaza kan. Khaybar, Khaybar, ya Yahud. Ingat peristiwa Khaybar, wahai Yahudi. Jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Tentera Muhammad ni akan datang balik. Akan kembali. Sebab apa? Khaybar ni kawasan yang paling canggih untuk orang Yahudi. Tentera yang paling hebat, senjata yang paling hebat, paling lengkap. Kubu-kubu yang paling kira tak ada manusia, musuh-musuh boleh serang lah Khaybar ni. Pada pandangan manusia. Tapi Nabi pergi juga. Ketika Nabi Khaybar ni 7 Hijrah. Tahun awal 7 Hijrah. Bulan Muharram, Zulhijjah dan Muharram. 7 Hijrah. Ketika tu Nabi baru balik daripada Mekah. Peristiwa di Mekah namanya peristiwa Hudaibiyah. Baru balik Madinah. Yang pergi Mekah tu 1000, sebagian riwayat mengatakan 1400 ataupun 1500 orang yang bersama Nabi. Lepas tu sampai Madinah, penat tak habis lagi, Nabi ajak pergi serang Khaybar. Serang Yahudi Khaybar. Nak pergi pula 100 km ke depan tu. Dah balik 450, nak pergi pula 100 km. Ketika tu orang Madinah, orang yang dulu tolak apa? Dulu Nabi ajak, jom kita pergi Mekah. Tak payahlah, tak nak pergi. Orang munafik. Yang selain daripada 1500 tu, kebanyakan orang munafik tak nak ikut pergi Mekah. Tapi bila Nabi balik dengan selamat, dia orang nak pergi pula ikut Nabi pergi ke Khaybar. Nak join juga. Mekah dulu tak nak pergi. Khaybar nak pergi. Sebab apa? Nabi tolak. Jangan. Aku nak bawa hanya 1500 orang yang balik dari Mekah je. Orang ni je aku nak bawa pergi Khaybar. Tak ada tambahan. Sebab apa? Nabi nampak mereka nak pergi Khaybar. Sebab Khaybar kan tempat paling canggih, wanita paling cantik, paling ramai. Kalau dapat tu tawan, dia boleh jadi hamba. Harta rampasan banyak. Kaya balik menang mesti hebatnya. Harta banyak. Tujuan dia lain. Tujuan apa? Nak harta. Nak tawanan. Nak menang. Nabi tak nak bawa dia orang.
Malah ada ayat Nabi Allah suruh tinggal dia orang ni, jangan bawa. Kalau bawa nanti masalah sana. Sebab niat dia tak betul. Niat dia masalah. Niat dia masalah. Niat tak ikhlas. Niat kerana harta, niat kerana dunia, niat kerana itu, kerana ini, bukan kerana Allah. Takut terganggu misi Nabi. Nabi tak nak bawa. Nabi pergi yang 1,500 yang betul-betul ikhlas bersama Nabi, pergi perang. Akhirnya menang. Semua Yahudi Khaybar dihalau keluar dari Khaybar sehingga mereka lari ke Syam. Ke itulah Palestin sana. Ya, lari ke sana. Jadi orang Yahudi, orang Arab semua kagum. Macam mana Muhammad 1,500 je boleh serang penempatan Yahudi yang puluh ribu dekat situ. Mungkin sampai ratus ribu dengan tentera hebat-hebat, pahlawan, alat senjata semua lengkap, kubu-kubu kuat-kuat belakang. Tapi boleh Nabi kalahkan mereka, tentera Nabi 1,500 orang je. Ini kerana kekuatan ikhlas. Kerana Allah. Jangan risau, orang yang ikhlas, wal aqibatu lil muttaqin, Allah kata, kesudahan orang yang ikhlas pasti endingnya baik. Endingnya menang. Endingnya berjaya. Pasti. Kalau dia ikhlas. Allah tolong, Allah bantu. Ini keyakinan kita kepada ikhlas. Kalau gagal bab niat, gagal perjalanan. Walaupun kita duduk hotel yang paling selesa, bas paling selesa, kemah paling hebat, gagal. Pasal niat kita rosak. Jadi niat ni penting, ikhlas. Yang kedua, bawahnya itu bertaubat bersungguh-sungguh. Kita dah mula dah. Istighfar, tinggalkan benda yang Allah larang. Supaya Allah pilih kita, dah pilih pula bagi peluang yang terbaik. Perbelanjaan yang halal kita dah sebut tadi, membawa bekalan dan perbelanjaan yang mencukupi. Sebab tu kata ulama dulu ni, saya pernah masa saya pergi umrah dengan kawan 4 orang, kami 4 orang lah. Pergi sana, kebetulan ada seorang syekh di sana, dia dulu pernah datang Malaysia, kami duduk bawa dia. Dia daripada hotel pergi masjid tu masjid ni, majlis tu majlis ni. Jadi pergi sana, dia sambut kami. Rumah dia besar, orang kaya lah. Orang kaya. Kereta macam Yuska punya kereta susun tu. Kereta dia. Banyak, kereta banyak. Dia rasa nak naik ni. Jadi kita pun tak apalah. Dia bawa kami pergi umrah. Kami singgah di Jeddah, dia pergi umrah. Masa di umrah, gunting rambut, dah selesai umrah ni, dia tak nak bayar. Kita ingat orang kaya boleh lah sponsor kita 10 rial. Dia pun gunting rambut kan. Dia tak nak bayar. Kata kau bayar duit kau. Bayar sendiri. Jadi kita pun macam terpinga-pinga. Dia kata bukan aku tak ada duit nak sponsor kau sekat 10 rial tu. Tapi biar duit engkau sendiri yang buat ibadah engkau tu, duit engkau sendiri. Bekalan engkau sendiri. Kita jangan harap daripada orang lain. Sebab tu antara dulu buku tabung haji ni pada tahun 2005 saya ingat lagi. Dia listkan bekalan yang kena bawa, salah satunya gunting rambut. Potong kuku. Kita ingat potong kuku takkan nak bawa seorang satu. Pinjamlah member. Suami isteri buat satu cukup lah. Tak, dia kata biar setiap orang ada potong kuku, gunting rambut. Rupanya sunnah kita jangan minta daripada orang. Pinjam potong kuku jap. Pinjam gunting jap, nak gunting rambut. Jangan yang pinjam tu yang tak mau tu. Biar bekalan kita sendiri yang guna untuk ibadah kita. Tu dia kata bekalan yang mencukupi. Kita sekarang tak payahlah gunting. Nak bawa dari Malaysia buat apa? Sana 5 rial je. Kan? Kalau nak gunting, tak pun kita tak gunting sendiri. Kita pergi kedai zam-zam. Orang perempuan je lah gunting kan. Orang lelaki pergi kedai 10 rial, selesai botak. Senang. Jadi, kau boleh semua bekalan lah. Yang mencukupi keperluan kita, biar kita sendiri tak perlu nak minta pinjam daripada orang. Tapi sana semua dah ada beli, bawa duitnya sekarang ni, bawa kad kredit, kad debitnya. Cocok nak beli. Ubat gigi beli sana, berus gigi beli sana, terpulang lah. Maksudnya, bekalan tu biar mencukupi untuk kita sendiri. Tak perlu kita nak, tak apalah pinjam kawan. Ini tak boleh. Mengurangkan pahala haji kalau kita niat macam tu. Biar kita bawa sendiri. Mencari teman bertujuan saling ingat mengingati. Memang teman-teman yang boleh. Ni kita kena lah. Pasangan kita masuk kawan-kawan. Kau pergi, aku nak pergi, kita naik sekali lah. Kau boleh hotel duduk sekali dan sebagainya. Supaya ada kenalan. Kalau tak pun, macam tadi ada jemaah yang tanya, dia semua satu perempuan, semua 4 orang mungkin nak pergi perempuan belakang. Tak apa.
Jangan risau. InsyaAllah teman kita semua orang baik. Semua nak buat haji kan, walaupun tak kenal, baru atas kapal terbang baru kenal, InsyaAllah dia orang baik. Tak ada lah orang yang niat jahat dan sebagainya. Kalau dulu ni, kisah teman ni, nak perjalanan, nak naik unta daripada Baghdad lah, mana, kena kawan dan perjalanan. Ala kulli hal, kita insya-Allah semuanya dapat teman yang baik. Banyakkan doa dan zikir, membuat wasiat. Pergi ni, ustaz buat wasiat macam nak pergi mati ni. Tak sunnah buat wasiat. Tak wasiat bertulis pun, wasiat lisan. Sunnah Nabi bila nak musafir, Nabi akan wasiat. Sekurang-kurang wasiat, jaga semayang. Anak-anak, abah nak pergi haji ni 40 hari ni, jaga semayang tau. Jaga ni. Pergi sekolah elok tau. Tu wasiat lah juga. Pesanan-pesanan. Sekurang-kurangnya, tambah taklah kalau tuan-tuan ni macam harta banyak ni, kan, juta-juta punya riban-riban punya ni, kena buatlah wasiat sikit. Mana tahu berlaku sungguh. Memohon dan memberi kemaafan. Kita maafkan orang yang kita tinggal, dan kita minta maaf daripada dia orang. Takut ni bukan takut bencana. Ialah perjalanan ni boleh jadi terdedah kepada kematian. Menyucikan hati dan istiqamah dalam amalan. Ini persiapan kita sebelum pergi, tuan-tuan. Jadi yang lain-lainnya saya rasa tuan-tuan boleh baca-baca lah. Contohnya muka surat 32 sifat mahmudah, dan muka surat 33 sifat mazmumah, tercela. Yang ni kalau boleh kita hindar daripada sifat-sifat yang perlu kita hindar, tercela, dan sifat terpuji kita carilah supaya kita minta kepada Allah Ta'ala dapat kita lakukan. Antaranya taubat, zikir, amanah, sabar, syukur, ikhlas, reda, rajin, pemurah, berjimat, cermat, terima rasa dan seumpamanya. Tuan-tuan boleh rujuk tu. Dan di sana satu lagi pesanan terakhir saya. Tuan-tuan, di sana kadang-kadang jemaah kita ni mudah terpengaruh dengan orang Arab. Contoh kita dah mengajar dah, kita baca kunut, tak baca kunut, macam ni. Dia kata, ustaz, Pak Arab tu buat macam ni, tengah semayang bergerak macam ni. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman. Dia pun tiru juga. Dia pun tiru buat yang tu juga. Lah, sekarang ni kita beramal bukan kerana Arab. Beramal kerana ilmu. Ilmu belajar tak boleh bergerak banyak. Duduk macam tu. Macam tu lah. Walaupun kawan tu buat. Walaupun si jambang tebal Pak Arab ni kan jambang besar. Ustaz janggut sikit je ciputnya. Arab tu janggut tebal. Dia buat macam tu okey je. Biar jangan tiru. Kita berlandaskan ilmu yang kita belajar. Banyak masalah ni jemaah kita. Ustaz, orang Arab tu boleh buat tu. Orang sana, orang Indon tu buat. Orang Filipin boleh buat ni. Dah. Kita bukan nak tiru orang. Kita nak ilmu. Kita dapat ilmu dalam buku macam tu. Kita buat yang tu je lah. Jangan tergugat dengan perbuatan orang Arab lah apa segalanya yang lain. Itu pesanan kita. Juga dalam masalah haji, hukum hakam. Jangan tanya sewenang-wenang. Tentang kita boleh English. Tengok kau tu main daripada US ke apa. Kita pun tanya dia. Dia kata, oh haram, dosa. Alamak, ustaz aku kata boleh. Dia ni kata haram. Kita dah terpengaruh. Tak, kita rujuk dengan ustaz kita, rujuk dengan ilmu yang diajarkan. Cukup. Sebab macam-macam pahaman di sana. Mai Syiah ada 72 mazhab. Sama-sama Syiah, Iran sama Iran kadang bertelagah. Ada semayang tak ikut. Dia kiblat Kaabah depan tu, tapi dia semayang sengit kot ni. Pernah tengok tak? Saya pernah tengok. Dia semayang sengit ni. Kira dadanya tak kena Kaabah tu. Itu pula dia laju pada Tok Imam. Tok Imam bawa Allah Akbar nak rokok, dia dah rokok nak bangkit dah. Pasal apa ni? Semayang dalam masjid. Waktu semayang fardu. Pasal apa tak ikut? Memang itu mazhab dia. Bagi dia, sebahagian mazhab yang ekstrim dalam Syiah ni, tak sah ikut Tok Imam kita Sunni. Tak sah. Jadi dia berlakon macam jemaah, tapi dia laju, dia tak ikut Tok Imam. Kita tengok lebih kurang, oh macam dia ikut jemaah lah. Tak, dia laju. Imam dah bagi salam baru tahiyat, dia dah bagi salam, Assalamualaikum. Tapi dia tak paling sangat. Assalamualaikum. Kita tahu dia bagi salam, dia tepuk paha dia. Itu Syiah. Jadi kadang-kadang dia tak paling, dia tepuk paha dia. Tak kuat lah, bukan bunyi kuat. Dia buat gitu je. Dia bagi salam lah. Tok Imam tak bagi salam lagi. Jadi macam-macam lah saya nak sebutnya, pahaman-pahaman yang macam-macam. Kita jangan pening kepala. Tengok orang tu buat kata boleh. Yang ni kata
makruh, yang ni kata halal. Ustaz kita kata tak boleh pula. Pening. Tak payah. Orang lain tolak tepi. Kita ikut rujuk kepada, sebab ilmu yang kita sampaikan ni insya-Allah saya berpandukan kepada muzakarah tabung haji di Malaysia. Jadi biar kita selaras. Ikut satu tu cukup lah. Tak payah nak ikut orang tu, Arab ni, Arab tu, celaru nanti. Jadi itulah pesanan terakhir, dan insya-Allah besok kita jumpa lagi. Kita akan mula dengan tajuk-tajuk berkaitan dengan ibadah haji secara khusus. Mula dengan niat, wukuf, pakaian ihram dan sebagainya. Esok insya-Allah. Cuma insya-Allah kita akan mula 9.30. Mungkin macam ni lah, terlajak dah 10 minit. Habis pukul 11, kadang 11 suku, kadang 11.20. Boleh tuan Jadi saya harap kita dapatlah. Sebab besok dah mula tajuk penting tu. Rukun. Lepas tu wajib haji. Lepas tu sunat-sunat berkaitan. Ini tajuk penting lah. Kalau dapat, mulai esok, Sabtu depan, Ahad depan, Ahad lagi, Sabtu Ahad lagi, kita jangan jangan tak datang lah. Kalau boleh kita teruskan pengajian bagi kita betul-betul faham. Dan saya lebih suka time saya bercakap ni, tuan-tuan, kalau ada soalan, terus tanya, angkat tangan je. Tak payah nak tunggu ujung-ujung lah, nanti ustaz stop nanti baru nak tanya. Dah angkat tangan terus, boleh potong cakap saya pun. Tak, ustaz nak tanya. InsyaAllah besok kita akan sambung lagi kursus kita siri yang kedua. Wallahu alam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.